Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Fadil tuan imam yang bahagia, pengurusi dan ahli-ahli jawatankuasa masjid, barisan pegawai masjid, para ustaz, asatidah, para ustaz, ustazah, pimpinan masyarakat, ya mak datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan hajah, para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita merapatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dengan inayah dan izin Allah kita masih lagi diberi ruang dan juga peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita berada di alam ini. Kita meneruskan kehidupan kita sebagai hamba-hambanya, melaksanakan titah perintahnya dan meninggalkan segala tegah dan larangnya. Alhamdulillah, dengan inayah dan izin Allah juga kita masih lagi dikurniakan kesihatan, kekuatan, keupayaan, kemampuan, kemudahan, kesungguhan. Tuan-tuan, kita dapat datang ke masjid untuk sama-sama mengimarahkan rumah Allah dengan salat fardu berjamaah, kemudian dengan halaqah-halaqah ilmu. Dan alhamdulillah kita masih lagi berpeluang untuk duduk i'tikaf dalam masjid, tuan-tuan. Dapat memakmurkan rumah Allah berbanding mungkin barangkali tempat-tempat lain atau di negara lain yang mereka ini terhalang disebabkan pandemik yang berlaku di dunia pada hari ini. Itu tuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita memperbanyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tambah nikmat-nikmatnya kepada kita seperti mana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum, dan sekiranya kamu syukur nescaya kami akan tambah nikmat-nikmat kami. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, dan sesungguhnya kalau kamu kufur, ingatlah bahawa sesungguhnya azab kami amat pedih. Itu tuan yang dirahmati Allah sekalian, betapa banyaknya nikmat anugerah kurniaan Allah SWT kepada kita, sama ada kita sedari ataupun tidak kita sedari. Makanya sebagai hamba Allah di atas muka bumi ini, senantiasalah kita memperbanyakkan rasa syukur, mengucapkan tahmid, dan memperbanyakkan tasbih serta takbir, memuji Allah Subhanahu wa taala di atas anugerah dan juga kurniaannya, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita menyambung kembali perbincangan kita dalam halaqah yang lepas. Kita masih lagi membincangkan halal dan haram dalam kehidupan umum seorang muslim, yang masih kita membincangkan tentang tajuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada hutang. Jadi seperti yang telah kita sentuh pada halaqah yang lepas, betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil berat, memberi penekanan tentang belenggu hutang ini. Seboleh mungkin baginda sallallahu alaihi wasallam mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengelakkan diri daripada belenggu hutang. Dalam arti kata apa, hutang bukanlah satu perkara yang mudah atau dengan sewenang-wenangnya kita terlibat dalamnya, melainkan dalam perkara-perkara yang melibatkan kita terpaksa ataupun perlu sahaja. Sebab itu dalam hadis, sehingga Nabi SAW mengajar kita dalam doa untuk menghindarkan diri daripada belenggu hutang. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari
bahwasanya Nabi SAW selalu berdoa dalam solatnya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Al-maghram ni ialah ad-dain, hutang. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada melakukan dosa dan juga daripada berhutang. Faqila lahu, maka seorang sahabat bertanya atau berkata kepada Nabi SAW, innaka tasta'idu minal maghram kathiran ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau banyak kali bermohon atau berlindung diri daripada hutang. Kerap kali kami dapati engkau sentiasa bermohon berlindung diri daripada hutang ya Rasulullah. Nabi SAW menjawab, innaka rajulun idza gharima atau istadana. Sesungguhnya kata Nabi SAW, ya, kalaulah seseorang itu yang berhutang, idza gharima haddatha fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Biasanya orang ini akan apabila dia berbicara dia sentiasa berbohong, dan apabila dia berjanji dia akan sentiasa memungkiri janji. Ini penyakit kalau orang suka berhutang, tuan-tuan. Nabi SAW beritahu maknanya antara sebab seorang itu mudah menjadi seorang yang pendusta atau penipu ataupun memungkiri janji disebabkan oleh belenggu hutang. Sebab tu Nabi SAW senantiasa mohon, minta lindung dengan Allah daripada belenggu hutang. Ini tuan-tuan. Jadi baginda SAW menerangkan perkara-perkara yang sentiasa berlaku dari bahaya orang yang berhutang kepada dirinya dan kelakuannya. Daripada Jabir dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW tidak mahu menyembahyangkan jenazah seorang sahabat yang masih mempunyai hutang. Sampai tahap tuan-tuan, jenazah orang yang berhutang ni Nabi tak nak solatkan jenazahnya, dan masih lagi belum dilunaskan hutangnya, untuk menunjukkan kepada orang ramai betapa beratnya balasan orang yang berhutang itu, lalu mensia-siakan hutangnya. Ini bukan cerita tuan-tuan kita berhutang macam hutang pinjaman beli rumah, itu hutang juga tuan-tuan. Ini cerita orang yang sewenang-wenangnya bergelumang dengan hutang, sehingga Nabi SAW tak nak solatkan jenazahnya selagi tak terselesaikan, dilunaskan hutangnya. Nak menggambarkan betapa besar isu hutang ini bagi seorang individu Muslim. Ketika akhir hayat baginda, apabila telah datang banyak dari harta rampasan perang untuk kaum muslimin, kisah Nabi ini tuan-tuan, maka ketika itu barulah baginda SAW mahu menyembahyangkan dan membayar daripada harta rampasan perang tersebut. Jadi kebetulan masa itu datang harta rampasan, barulah melalui Baitul Mal bantu. Tuan-tuan, kita pun dalam asnaf zakat ni, orang yang belenggu hutang ni tuan-tuan pun ada juga. Dari 8 asnaf itu salah satu daripadanya ialah al-gharimin, maghram yang kita sebut tadi, hutang. Al-gharimin ialah orang yang terbelenggu dengan hutang, nak membebaskan dirinya daripada belenggu hutang. Bukan asasnya tuan-tuan, bukan dengan sengaja menjebakkan diri dalam hutang. Mungkin barangkali kerana atas, kalau kita di majlis agama tu ada pertimbangan dia, bukan sewenang-wenang tuan-tuan majlis agama nak lunaskan hutang orang pemihutang ni, tidak, tapi ada pertimbangan dia, justifikasi yang melayakkan dia tergolong dalam golongan yang disebut sebagai al-gharimin, orang yang terbelenggu dengan hutang, dan dia termasuk dalam 1/8 daripada asnaf zakat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, baginda SAW bersabda, yughfaru lisyahid kullu illa ad-dain. Akan diampunkan bagi seorang yang mati syahid semua dosanya kecuali hutangnya sahaja. Maknanya kalau satu orang yang mati syahid tapi dia ada belenggu hutang, yang ni tak settle, yang lain semua settle, tuan-tuan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi berdasarkan kepada dalil-dalil yang digunakan ini, wajarlah bagi seorang Muslim itu tidak lagi mudah untuk dirinya berhutang, kalaulah tidak kerana keperluan yang mendesak dirinya sekali. Kemudian apabila terpaksa juga berhutang, hendaklah hatinya sentiasa mengingati hutangnya itu dan melunaskannya bila-bila masa yang dia mampu. Tapi biasanya tuan-tuan, kalau berhutang ni
time susah dia carilah hutang itu, carilah peluang untuk berhutang. Bila dah senang ataupun dia dah berpeluang untuk bayar balik, dia lupa diri tuan-tuan. Tunggulah dulu kata dia. Dia suka tangguh dan tangguh dan tangguh. Akhirnya, dan ini biasa dalam masyarakat kita tuan-tuan, masa berhutang tu ramai lagi kau ada dia suka kau bayar terus. Dia punya apa? Bila dah rasa-rasa kita pun tengok dia dah mampu dah bayar, tak bayar-bayar, jumpa buat tak perasan je, macam tak ada padahal je. Akhirnya orang yang memberi hutang tu pula segan tuan-tuan. Orang yang berhutang tu tak segan pun, tanpa segan silu. Yang memberi hutang, kau segan betul nak minta hutang dengan dia tu, ya. Banyak ke? Banyak tak banyak dah, dalam 10,000 juga dia pinjam gitu. Tapi jumpa buat senyap je kata dia. Ni tuan-tuan, ini banyak berlaku dalam masyarakat kita, ya, isu ini. Sebab itu dalam konteks hutang ini ada diajar tuan-tuan, iaitu bila mana seorang itu berhutang, idza tadayantum bidainin faktubuh. Bila kamu berhutang dengan sesuatu jenis hutang itu, maka tulis. Tak apa, tak ingat. Dia bukan isu ingat tak ingat tuan-tuan. Masa mula-mula itu memanglah, ya. Sebab kita tak boleh jamin kita ni hidup sampai bila, ya. Takdirnya lepas berhutang 2 minggu lepas tu meninggal. Yang tahu dia dengan orang yang berhutang ni. Sebab tu tulis ini perlu tuan-tuan, dan ianya adalah disyariatkan. Allah perintah faktubuh, maka hendaklah kamu tulis, tuan-tuan, ya. Jadi berdasarkan dari dalil yang digunakan ini, wajarlah bagi seorang muslim itu tidak mudah untuk dirinya berhutang kalaulah tidak kerana keperluan yang mendesak. Kalau apabila terpaksa juga berhutang, hendaklah hatinya sentiasa mengingati hutangnya itu dan melunaskannya bila-bila masa yang termampu. Dinyatakan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, man niddana amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu wa in akhadhaha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Rawahul Bukhari. Siapa yang berhutang dari harta orang ramai dengan niat hendak menunaikannya bila ada kelapangan, nescaya Allah akan melapangkan jalan baginya untuk melunaskan hutang itu. Jadi mana kalau dia ada niat itu tuan-tuan, insya-Allah Allah akan memudahkan baginya melunaskan hutang. Dan barang siapa yang mengambil hutang itu dengan niat hendak menghabiskannya, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan membinasakannya. Dia berhutang tu bukan disebab sangat tu, tapi kerana ada sebab-sebab yang tak perlu sangat pun tuan-tuan, ya. Macam dulu trend apa, kau jadi grantor awak jadi grantor kawan, silang kata dia. Bukan ada keperluan pun, main silang-silang tuan-tuan. Pak member tu hilang tak ke mana, teruk tuan-tuan, dia kena bayar balik. Dah dia penyamin tuan-tuan, ya. Itu jangan dibuat. Pinjaman pendidikan berapa ramai orang kena ambat tuan-tuan, ya. Pinjaman peribadi, bank itu bank ini tuan-tuan, ya. Masa tu okeylah, ni jamiah ni menyudah tuan-tuan. Kalau sesakat 5,000 tahan mungkin dah juga tuan-tuan. Ansur-ansur tu habis lah, kena bahannya 20,000, itu duduk tuan-tuan, ya. Jadi kena ingat, ya. Oleh itu jika seorang muslim itu tidak mahu berhutang dengan cara yang dibolehkan, iaitu tanpa membayar faedah atau bunga, kecuali apabila terdesak atau kerana dalam keadaan darurat, maka bagaimana pula jika hutang itu ada syarat-syaratnya yang mengenakan bunga ataupun faedah tuan-tuan, ya. Jadi timbul pula dalam muamalat kita, dalam sistem jual beli kita pada hari ini, iaitu diperkenalkan dengan jualan bertempoh ataupun ansuran. Ini yang paling popular lah tuan-tuan, ya. Warna raya kita nak beli rumah harga 200,000 contohnya tuan-tuan, nak bayar cash kita kaya, belum tentu. Ada orang mampu, tapi belum tentu semua orang mampu. Jadi kita bayar dengan bayaran harga tempoh. Berapa tahun punya tempoh baru habis bayar contohnya, ya. Ada yang 10 tahun, ada 20 tahun, ada 25 tahun, ada sampai 30 tahun dan seumpamanya lah tuan-tuan. Jadi jualan bertempoh dengan harga yang lebih tinggi. Di sini memang bertepatan dengan tempatnya bahawa dibolehkan bagi seseorang muslim itu membeli suatu barang lalu dibayar harganya dengan tunai. Itu asasnya tuan-tuan, ya. Kita beli gula sekilo, kita bayar harga gula sekilo tuan-tuan, contoh. Kalau benda-benda kecil lah, ya.
Begitu juga dibolehkan baginya membeli satu barang dengan bertempoh bayaran harganya dengan kedua belah pihak merelakan jual beli tersebut. Kalau nak beli rumah, dia tak sama macam beli gula, tuan-tuan. Jadi sudah membentukkan sudah barang tentu dia memerlukan kepada satu jumlah yang besar, dan seorang itu jarang ada orang yang mampu boleh beli cash sebiji rumah, tuan-tuan. Maka dia beli dengan secara apa yang disebut sebagai jualan atau pembayaran bertempoh, ada tempoh-tempoh tertentu. Nabi SAW sendiri pernah membeli makanan daripada seorang Yahudi untuk menyara keluarganya dengan berhutang, dan kerana itulah baginda SAW telah menggadaikan baju besinya dengan orang Yahudi tersebut. Riwayat Al-Bukhari. Jadi Nabi SAW, Nabi berhutang dengan kaedah apa, tuan-tuan? Ar-rahnu, gadaian. Maknanya ada sesuatu barang yang Nabi letak sebagai gadaian, mencagarkan baju besi tadi, kerana untuk mengambil satu barang keperluan rumah untuk makan makanan ahli keluarganya, tuan-tuan. Sampai tahap begitu. Tapi kaedah Nabi itulah kaedah yang diajar oleh Islam. Sebab gadaian itu, kita ada barang, kita bukan nothing, tak ada. Kita ada barang, hantar kepada yang disebut sebagai gadaian tadi, atau dulu kita sebut pajak gadai, tuan-tuan. Jadi Islam memperkenalkan kaedah disebut sebagai ar-rahnu. Ar-rahnu ini ialah pajak gadai Islam. Disebut pajak gadai Islam, dia ada hak-hak yang membela kedua belah pihak. Dia berbeza dengan pajak gadai konvensional, tuan-tuan. Lepas tempoh-tempoh tentu gaya tak boleh nak tuntut, dia angah, tuan-tuan. Itu cerita orang jual surat pajak tu. Dia angah gitu je, tuan-tuan. Berbeza dengan ar-rahnu, sistem ar-rahnu. Dan kita tengok banyak, tuan-tuan, agensi-agensi kewangan yang membuka kaunter-kaunter ar-rahnu ini, banyaklah, saya tak sebut pun tak apa, tuan-tuan tahulah. Di bandar tu kita tengok macam-macam, tuan-tuan. Baik. Jadi apabila si penjual menaikkan harga barang itu kerana bertempoh, sebagaimana biasa yang diamalkan oleh sesetengah para peniaga yang menjual barang-barang dagangan mereka dengan bayaran ansuran, maka sebahagian fuqaha asasnya mengharamkan jenis penjualan seperti itu, dengan menganggap bahawa lebihan dalam harga barang itu adalah kerana proses jual beli secara bertempoh, dan itu menyerupai hampir mirip kepada riba. Namun sebahagian jumhur ulama pula membolehkan jual beli seperti itu kerana berpegang kepada hukum asal jual beli itu adalah dibolehkan, dan tidak ada nas yang mengharamkannya, dan ianya tidaklah menyerupai riba dalam semua bentuknya, kerana si penjual boleh melebihkan harga barang-barangnya berdasarkan harga yang dipandangnya perlu, selagi mana harga barang itu tidak sampai kepada batasan menekan atau keterlaluan, ataupun wujudnya penganiayaan. Maka jelaslah hukumnya adalah haram. Kalau ada penganiayaan, riba hukumnya maknanya kerana itu dia hukum dia haram, dia ada penganiayaan. Tapi kalau kita nak beli motor sebiji, tuan-tuan, bayar ansur 12 bulan, nak beli cash wai suku tak mampu kita, tuan-tuan. Berapa sebutir wai suku sekarang? 20, 15. Lebih kurang, tuan-tuan. Nak beli sedebuk begitu, ketat juga rasanya, tuan-tuan. Jadi kita pun tanya dia, saya nak beli dengan harga tempoh. Formal sangat ayatnya, nak beli dengan harga ansuran. Sebab itu, tuan-tuan, ulama mengharuskan kaedah akad tadi. Jangan kita kata saya nak beli dengan harga 10,000 tapi bayar ansuran berapa. Nak beli harga cash, katakan 15,000, tapi kita nak bayar syarat ansuran, dia tu yang jadi pergi sampai 25,000 tu. Akad itu dah tak betul tu. Jadi akad saya nak beli dengan harga tempoh, harga tangguh, harga ansuran berapa sebulan. So cerita dah harga 15,000 tadi, sebab kita tak mampu nak beli dengan 15,000 tadi. Kita bukan nak beli cash, kita nak beli dengan harga ansuran. Dia pun kira lah gini. Nak nyampai ke 12 bulan, tuan-tuan, barangkali dia terpaksa menanggung kos. Orang meniaga tu terpaksa menanggung kos dan sebagainya. Berbeza dengan orang beli cash and carry. Sebab tu Islam mengharuskan kaedah itu. Tetapi apa yang disebut sebagai tadi, kita beli terus masa akad kita tu, kita nak beli dengan harga bayar tangguh, dia panggil bayar ansuran. Sebab itu dalam istilah-istilah antara disebut sebagai bai' bisamanin ajil, jual beli dengan harga tangguh, maknanya harga 12 bulan besok. Contoh-contoh macam kita beli rumah, memang sekarang harga rumah tu 180,000, kata 180,000 sekarang ni. Tapi 20 tahun akan datang,
tuan-tuan, kita tak mampu nak beli 185, kita bayar dengan harga, tanya dia harga ansuran ansuran selama 20 tahun katakan. Jadi 20 tahun tuan-tuan, rumah bukan harga itu dah. Mungkin dia akan pergi saja dah 500,000 ataupun 600,000, tengok tempat lah tuan-tuan. Jadi logik lah pada dasarnya, kalau harga tangguh mana kita beli harga 20 tahun akan datang. Tuan-tuan, itu dah sudut lah. Tapi dari segi bab motor tadi tak kena 20 tahun akan datang. Ustaz timbang kilo je tak ada. Ya, bab motor tadi. Jadi dia pergi dalam konteks lain pula. Peniaga, penjual dia terpaksa menanggung rugi. Sebab untuk tempoh yang akan datang tu mungkin banyak lagi perkara-perkara yang boleh berlaku. Satu akad jual beli tu penting. Itu dalam kaedah kita tuan-tuan, akad jual beli tu paling utama. Kita ada akad, ada ijab, ada qabul. Bagaimana dia jualkan kepada kita, begitulah saya beli. Begitulah kita beli tuan-tuan, ijab qabul. Dan ini penting dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan. Bab ijab qabul ni dia menjadi satu asas tuan-tuan ya. Bab sah tak sah jual beli. Baik. Jadi apabila Al-Imam Asy-Syaukani telah berkata para ulama mazhab Syafi'i dan juga Hanafi, juga Zaid bin Ali mazhab Syiah Zaidiyah dan Al-Mu'ayyid billah serta jumhur umumnya dibolehkan jual beli yang bertempoh seperti itu disebabkan oleh umumnya dalil-dalil yang mengharuskannya. Dan itulah pendapat yang zahir daripada hukum ini. Ini cerita disebut dalam Nailul Autar ya, tuan-tuan. Jadi maknanya dalam konteks ini asasnya tak ada macam riba tadi, jelas diharamkan secara nas tuan-tuan. Tapi dalam bab baik, itu dalam bahasa Arab dipanggil baik at-taqsid ya, bayar ansuran, baik taqsid. Bayar cash, baik naqdi, mana kita bayar cash. Baik taqsid ni mana kita bayar dengan harga yang dipertimbangkan untuk tempoh-tempoh tertentu. Itu maknanya ansuran ya. Baik. Jadi maknanya dasarnya kita katakan di sini bahawasanya jual beli dalam bentuk bertempoh ataupun ansuran dengan harga yang lebih tinggi itu adalah suatu yang diharuskan syarak selagi mana ianya tidak ada unsur penganiayaan. Jangan sampai tahap melampau pula ya, tentang bayar kemudian benda harga 1,000 jadi 10,000. Itu melampau tuan-tuan, tak logik ya. Awak bayar balik jadi 10,000, itu dia ada. Yang ini tuan-tuan, bab muamalat Islam ini, yang ini kena, kalau boleh dia kena satu perbincangan yang lebih detail tuan-tuan. Bagaimana yang diharamkan oleh syarak, bagaimanakah yang diharuskan oleh syarak. Kerana baik taksid pada asasnya ialah satu bentuk perniagaan jual beli yang diharuskan ya. Ansuran tadi tuan-tuan. Baik, jual beli secara salam. Di samping itu Islam mengharuskan seorang Muslim menyerahkan kadar bayaran yang tertentu dari satu harga satu barang secara tunai. Baik salam ni ialah cash lah tuan-tuan, tunai ya. Dengan syarat barang itu akan diserahkan selepas berakhirnya tempoh tertentu. Ini baik salam tuan-tuan. Cara jual beli seperti ini dikenali dengan fiqh Islam dengan akad salam. Cara jual beli salam ini sudah lama diamalkan di kota Madinah. Tapi Nabi SAW telah mengharmonikan lagi dalamnya beberapa pindaan dan syarat-syarat supaya sesuai dengan apa yang dikenaki dalam syariat. Ini adalah urusan muamalahnya ya. Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, apabila Nabi SAW tiba di kota Madinah, baginda SAW mendapati masyarakat di kota Madinah biasaannya meminjamkan wang mereka untuk mendapatkan gantian dengan hasil-hasil buah-buahan dalam masa setahun atau kadang-kadang hingga 2 tahun. Tegasnya apabila wangnya sekarang dan berjanji akan menyerahkan, tegasnya ambil duit itu sekarang dan berjanji akan menyerahkan hasil dalam masa setahun atau 2 tahun kemudian. Ambil duit dulu tu, ambil apa? Bahasa istilah kita macam dapat seperti mana, macam contoh macam deposit lah tuan-tuan ya. Ambil dulu tapi dia punya hasilnya setahun atau 2 tahun kemudian. Nabi SAW bersabda, man aslafa fal yuslif fi kailin ma'lum ila ajalin ma'lum. Siapa yang meminjamkan, iaitu membayar harga sesuatu dengan tunai, maka hendaklah dia meminjamkan pada suatu timbangan yang tertentu dan timbangan yang tertentu kepada sesuatu masa tempoh yang tertentu ya.
Jadi dengan adanya ketetapan dalam satu timbangan atau syarat dalam timbangan dan tempoh penyerahan barang, maka terjadilah pertelingkahan. Ya. Terjadilah pertelingkahan kerana wujudnya gharar ataupun unsur-unsur kekeluaran. Oleh itu, penduduk Madinah sering meminjamkan wang untuk menggantikan wang itu dengan hasil pokok kurma yang tertentu. Lalu Nabi SAW melarang mereka berbuat demikian kerana dikhawatiri pokok kurma yang ditempah itu ditimpa penyakit atau berlaku bencana alam, sehingga pokok itu tak berbuah dan merugikan orang yang menempahnya. Ya, tuan-tuan, macam kita tengok pokok apa, durian, gaya bunga tu lawa dah gaya tu, lebat ya. Pajak terus kita musangking satu pokok kita pajak tu kan. Takdirnya hujan panas luruh larah habis. Ini kita lihat ni. Justru itu, cara yang paling selamat dalam muamalah ini ialah tidak disyaratkan hasil pokok tertentu atau hasil gandum yang tertentu. Sebaliknya disyaratkan membayarnya mengikut kadar hasil timbangan yang diperolehi. Tegasnya, apabila terdapat paksaan atau unsur-unsur eksploitasi mengambil kesempatan di antara tuan pokok atau tuan tanah sehingga memaksanya menerima akad itu, maka perbuatan itu adalah haram. Maknanya macam awak nak letak tu lah 2,000 kata dia. Tengok ke buah ni memanglah, kalau tahun lepas ni orang pajak dia balik 10,000 modal contoh. Kita pun berbunga dah hati tuan-tuan ya. Tuannya nak letak harga, nak talak ke kita harga 5,000 saja. Dalam kepala kita 5,000 lagi untung. Ya. Tapi buah pokoknya baru bunga tuan-tuan. Jadi ini kena jaga. Sebab itu kena tengok di situ, nampak asasnya harus, tetapi jika ada unsur tekanan ya, awak tak nak, love it or leave it. Dia bahasa dia boleh begitu. Jadi orang kadang-kadang bila ada unsur-unsur tekanan ataupun paksaan untuk menerima akad itu, maka kaedah itu haram. Dia melainkan memang tak apa. Saya nak kata dia. Apa-apa yang jadi itu kita takdir Allah lah. Tuan-tuan, macam orang tunang kan. Ini nak tanya ni, guna gaya kalau ada engkau. Kan biasa orang tunang ni ada pula perjanjian ni. Kalau engkau ni, kalau belah laki ke belah perempuan, yang ini kata kena beri satu persalinan, serba satu. Sebagai apa tadi dipanggil engkau perjanjian lah. Ada serang dah. Kita serah pada Allah SWT. Ya. Kita minta mudah-mudahan jodohnya panjang. Tak adalah syarat itu, syarat ini apa semua tuan. Maka kedua-dua pihak ada apa dipanggil tolak ansur ataupun ada persefahaman. Itulah kita. Ya, kalau kita kata tak apa takdir berlaku pokok ni saya redha, itu ketentuan Allah SWT. Tapi ngikutnya hukum Allah, nengok kerja ini insya-Allah lah rasanya ada hasil. Itu tak apa tuan-tuan, tak ada perasaan ni tak. Encik nak tak? Kata nak, orang lain nak lagi. Lama 5 orang ada telefon saya ni. Sudah kata booking kan? Ya. Tuan-tuan, itu nampak dah ada unsur-unsur ugutan tuan-tuan ni, berbau ugutan. Ini yang boleh menyebabkan jadi ada penindasan atau tekanan. Dia boleh jadi haram, tak kena gaya tuan-tuan. Itu dia jaga ya. Baik. Kerjasama dalam usaha dan juga modal. Ini dipanggil bentuk yang hampir sama seperti mana persyarikatan lah. Kita ada satu bentuk perkongsian ya. Mungkin ada orang berkata sesungguhnya Allah SWT menganugerahkan bakat dan kecekapan kepada manusia berdasarkan takdirnya dan menurut hikmahnya. Disebabkan itulah kita dapati ada setengah manusia yang mempunyai kelebihan dan kepintaran tetapi tidak ada anugerahkan wang atau modal. Dia cekak tapi tak ada modal. Satu orang dia duit banyak tapi bukan kata bodoh tu tuan, maknanya bab menega rugi memang dia out bab management tuan-tuan, tapi modal banyak. Satu orang ni modal tak ada tapi cekak ya? Dia boleh urus takbir dengan akhirnya beroleh keuntungan. Sebab itu manusia ni tak sama tuan-tuan ya? Ada setengah itu ya, kita hanya mempunyai adalah depositnya, tapi dari sudut lain untuk nak mengembangkan perniagaan dan sebagainya tak ada. Ya? Pernah dah cuba buka 2 kali niaga, 3 kali niaga, melingkut berlaku. Rupanya bab management, bab marketing out. Tak semua orang boleh tuan-tuan. Maka apa yang berlaku?
Disebabkan itulah kita dapati ada sesetengah manusia mempunyai kelebihan dan kepintaran tapi tidak menggunakan wang dan harta yang banyak, dan ada juga manusia yang tidak mempunyai wang atau harta langsung, namun ada juga yang mempunyai wang dan harta yang banyak. Sebaliknya ada yang memiliki kepintaran yang tidak seberapa ataupun tidak mempunyai kepintaran langsung. Jika begitu, mengapa pula si fulan yang mempunyai wang yang banyak itu tidak memberikan wangnya kepada seseorang yang mahir dan bijak untuk diperniagakan dan ditetapkan syarat dia menerima upah, ya? Istilah moden ini dikenali sebagai gaji lah, tuan-tuan. Makan gaji, dia digajikan untuk membangunkan company ini, bayar dia dengan gaji-gaji tentu, tempoh 2 tahun nak mesti settlekan, bangunkan apa ni company ini sehingga berjaya. Jadi yang ini apa ni merupakan harga bagi tenaga, idea dan juga dia punya gerak kerja dia, tuan-tuan. Jadi itu untuk kerjanya itu, dan disertakan dengan sedikit keuntungan. Oleh itu orang yang bekerja dan tuan wang itu sama-sama akan memperolehi keuntungan kelak. Ya, ini insya-Allah tuan-tuan, kerjasama dalam usaha dan modal kita akan bincang dalam halaqah yang akan datang. Kerana perbincangannya, ya, saya kira kita akan bincang tentang mudharabah, keuntungan berkongsi bersama, apa ni, dan juga perkara-perkara berkaitan dengan kerjasama dalam perniagaan tadi, ya. Jadi saya kira cukuplah sekadar itu, ya, untuk halaqah pada malam ini. Jika diizinkan Allah, kita jumpa lagi pada halaqah yang akan datang insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang, yang dhaif, kelemahan diri saya sendiri, mohon ampun, mohon maaf. Aqulu qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.